Semenanjung Tanah Melayu, tanah air masyarakat Melayu, memiliki kekayaan sejarah yang mencakupi banyak kesultanan dari utara ke selatan. Salah satu peristiwa penting yang memberikan perubahan ketara dalam sejarah kawasan ini adalah pemeteraian Perjanjian Pangkor 150 tahun yang lalu. Perjanjian penting ini meletakkan dasar bagi kolonial Inggeris di Semenanjung Tanah Melayu yang mengubah selama-lamanya landscape politik, sosial dan ekonomi di wilayah ini. Kehadiran penjajah Inggeris di Semenanjung Tanah Melayu menyebabkan munculnya penghijrahan orang Cina dan India beramai-ramai yang didorong oleh peluang perdagangan dan jaminan keamanan serta persamaan hak. Semenanjung Tanah Melayu muncul sebagai pusat perdagangan Asia Tenggara ketika China dan India mula melakukan perdagangan melintasi Selat Melaka. Perjanjian Pangkor pada tahun 1874 semakin memudahkan penyusupan orang India dan China ke dalam masyarakat Melayu meskipun ada perbezaan kepercayaan agama dan budaya. Kemasukan imigrasi ini membawa perubahan ketara terhadap komposisi, demografi dan perubahan sosial di wilayah tersebut. Seiring dengan meningkatnya kehadiran kolonial Inggeris di Semenanjung Tanah Melayu, ketegangan pun timbul antara penguasa Melayu dengan penjajah Inggeris. Campur tangan Inggeris dalam pemerintahan negeri-negeri Melayu setelah berakhirnya perang menyebabkan perselisihan mengenai kawalan politik dan nilai-nilai budaya. Penguasa Melayu dan Inggeris akhirnya mencapai kesepakatan mengenai penerapan undang-undang keluarga Islam dan undang-undang bagi pelanggaran agama. Namun perubahan tersebut seringkali menimbulkan perasaan dendam dan mempersoalkan identiti budaya di kalangan penduduk Melayu. Perimbangan kekuasaan yang rumit antara penguasa Melayu dan penjajah Inggeris tetap menjadi isu kontroversi selama masa penjajahan Inggeris di wilayah tersebut. Kesan negatif Perjanjian Pangkor terhadap masyarakat Melayu bermula dengan hilangnya kedaulatan dan kekuasaan. 150 tahun yang lalu, Perjanjian Pangkor yang ditandatangani membuka jalan luas kepada kolonial Inggeris di Semenanjung Tanah Melayu. Akibatnya, kekuasaan dan peranan Sultan berkurang secara ketara setelah Perjanjian Pangkor pada tahun 1874. Perlembagaan Raja Melayu tetap dipertahankan, namun kedaulatan dan kedudukannya menjadi kurang jelas dalam penyelenggaraan lembaga negeri. Menurunnya kuasa politik menyebabkan rasa harga diri dan jati diri masyarakat Melayu mulai melemah. Akibat buruk lainnya dari Perjanjian Pangkor adalah eksploitasi ekonomi dan rampasan tanah yang dialami masyarakat Melayu. Sistem ekonomi ganda yang diterapkan di Tanah Melayu menyebabkan perkembangan pesat di bidang ekonomi, mengakibatkan rampasan tanah dan sumber daya dari masyarakat Melayu setempat. Misalnya, sejak dari 1948 sehingga 1960, dianggarkan 400,000 orang alami kesan dari kawalan ekonomi dan ketenteraan yang dilakukan oleh penjajah Inggeris, walaupun setelah Tanah Melayu memperolehi kemerdekaan pada tahun 1957. Eksploitasi ini sangat terkesan pada hasil ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Melayu. Perjanjian Pangkor juga mengakibatkan gangguan sosial dan budaya di kalangan masyarakat Melayu. Masuknya pengaruh dan nilai-nilai asing melanggar adat istiadat dan budaya tradisional Melayu.
Beberapa orang Melayu merasa bangga ketika orang asing mengangkat simbol-simbol budaya Melayu seperti memakai songkok, sementara yang lain menolak perubahan tersebut dan tetap berpegang pada cara-cara tradisional Melayu. Selain itu, lanskap politik berubah secara dramatik sebagai akibat dari perjanjian ini dengan munculnya parti-parti dan calon-calon baru untuk mencabar perubahan budaya tempatan. Tempoh masa pergolakan sosial dan budaya ini mempunyai kesan jangka panjang terhadap komuniti Melayu, membentuk identiti dan nilai-nilai Melayu untuk generasi mendatang. Perjanjian Pangkor yang ditandatangani 150 tahun yang lalu bertunjuk titik permulaan signifikan dalam sejarah Semenanjung Tanah Melayu kerana membuka ruang yang luas kepada penjajah Inggeris bagi meluaskan wilayah mereka. Perjanjian ini telah meninggalkan kesan jangka panjang pada masyarakat tempatan, khususnya masyarakat Melayu yang mengalami kesan buruk. Namun perjanjian Pangkor juga membuka jalan bagi dialog dan kerjasama menuju keadilan dan perdamaian. Terbukti dengan berlangsungnya perbincangan berkaitan pemulangan jenazah Laksmana Muhammad Amin dan Ngah Ibrahim dibawa pulang ke Perak. Pasca perjanjian Pangkor, berbagai usaha dilakukan untuk memperbaiki kerosakan akibat penjajahan dan memulihkan hak masyarakat yang terkesan. Salah satu contoh penting adalah pemberian hak penangkapan ikan tradisional berdasarkan Undang-Undang Maritim Antarabangsa yang berupaya untuk mendorong pengurusan sumber berterusan dan melindungi hak-hak masyarakat Melayu. Ketika peristiwa ini diimbau kembali, sisi gelap dari 150 tahun sejarah perjanjian Pangkor sangatlah penting untuk terus memperjuangkan keadilan, perdamaian dan penentuan nasib sendiri bagi semua orang. Kesimpulannya, Perjanjian Pangkor yang ditandatangani 150 tahun yang lalu membawa kesan buruk bagi masyarakat Melayu. Perjanjian tersebut mengakibatkan hilangnya kedaulatan dan kekuasaan, eksploitasi ekonomi, rampasan tanah dan gangguan sosial dan budaya. Namun sejarah Perjanjian Pangkor dapat dilihat sebagai alat tindakan dan dialog yang mengarah kepada pembaharuan dan pemulihan keadilan. Usaha menuju kemerdekaan dan kedaulatan harus terus dilakukan dan pengajaran dari masa lalu dapat membimbing kita menuju masa depan yang lebih baik. Penting untuk mengakui kesan negatif penjajahan di tanah Melayu dan semua pihak harus bersama mendukung menuju kepada proses pemulihan dan pembangunan semula pada masa ini. Jom sertai ahli channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik ini dengan klik butang join di bawah video ini atau klik link pada bahagian description. Ada 4 pakej yang disediakan. Penerangan lebih lanjut akan diterangkan apabila anda klik butang join sekarang. Sokongan anda sangat membantu channel ini.